Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also again salam sejahtera untuk semua pelajar DHT01 and also DHT02. So I like to teach all of you about the Kingdom Plantae. So before this we learn already about the characteristic of Kingdom Plantae. Semua pelajar kan? Semua jelas bahawa Kingdom Plantae ni melibatkan eukaryotic cell. Kingdom Plantae is an organism di mana all of them able to synthesize their own organic compound by using light energy. So kita namakan benda ni sebagai photosynthetic autotroph. And then all the Kingdom Plantae show alternation of generation. This is very important characteristic. Di mana ada gametophyte generation that produce gamete by mitosis. And also ada juga sporophyte generation that produce haploid spore by meiosis. Selain daripada itu, kita juga jelas dalam Kingdom Plantae ini all of them has a cell wall that made up from cellulose, and then they store energy in the form of starch. So ada banyak lagi karakteristik of Kingdom Plantae yang perlu kita tahu, tapi ini saya listkan yang mana kita jelas dalam nota yang kita dah pelajari sebelum ini. Apa yang saya nak tekankan untuk pelajaran kita pada kali ini adalah kita study Kingdom Plantae and then how they are classified. So there are a lot of the plant exist kan, macam kita fungi, and the scientists try to find out how to classify all of plant that exist yang ada pada muka bumi ini. So classification of Kingdom Plantae basically memerlukan ada 4 kriteria, beberapa kriteria utama ya semua pelajar ya. So mari kita tengok macam mana kita nak cuba classify semua organism yang ada dalam Kingdom Plantae ini. So saya gemar untuk melihat Kingdom Plantae ini disusun. So saya cuba buat dalam bentuk table. So we like to discuss how does the Kingdom Plantae are classified here. So kita tuliskan dekat sini Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini secara asasnya dia akan dikemas kini kan berdasarkan kriteria yang pertama. So kriteria pertama yang kita akan bagaimana kita classify Kingdom Plantae ini adalah berdasarkan kehadiran vascular tissue ya. So presents vascular tissue ni adalah satu benda penting untuk lihat bagaimana plant boleh hidup, boleh tumbuh dengan tinggi. So kehadiran vascular tissue ni akan membantu plant tersebut untuk tumbuh tinggi ya. To grow in the higher level. So ini adalah kehadiran vascular tissue. Berdasarkan kehadiran vascular tissue ini, maka kita dapat pecahkan plant ni kepada dua. Okay, yang pertama adalah kita namakan dia sebagai non-vascular plant. Yang kedua kita panggil dia sebagai vascular plant. So berdasarkan kriteria yang pertama kita bahagikan plant kepada dua, iaitu non-vascular plant and also vascular plant. Non-vascular plant ni adalah plant that cannot grow taller. Dia mempunyai ketinggian yang kecil lah, iaitu mungkin hanya beberapa sentimeter sahaja. Berbeza dengan plant yang ada vascular tissue, iaitu dia ada xylem dan dia ada flowerworm. Ini membantu dia untuk menghasilkan struktur yang lebih teguh
di mana xylem ini mempunyai secondary wall dan kuat, dan dia juga boleh mengangkut makanan dan juga air kepada level yang lebih tinggi. So non-vascular plant ini kita akan namakannya dengan satu kumpulan. Ya, kita akan namakannya dengan satu kumpulan, iaitu kumpulan non-vascular plant ini dinamakan sebagai first group. Grup ini dinamakan sebagai bryophyte. So kalau kamu dengar saja plant dalam grup bryophyte, ini adalah non-vascular plant. They have a tiny structure, a small structure, they cannot grow taller, they lack of vascular tissue. They have no xylem, they have no flower. Mana-mana plant yang ada vascular yang mempunyai vascular tissue ini kita namakannya sebagai vascular plant. Vascular plant ini mempunyai satu keadaan di mana saintis masih lagi perlu mewujudkan klasifikasi berikut ya. So bagi vascular plant ini, saintis akan terus melihat dia kepada beberapa kriteria lagi, iaitu saintis memecahkan vascular plant ni kepada dua, iaitu seedless, dan yang kedua saintis akan pecahkan dia kepada seed. So seedless vascular plant and seed vascular plant. So ini akan menyebabkan proses pembahagian plant ini lebih mencabar ya, lebih rumit. Mana-mana seedless vascular plant ini akan jatuh kepada satu kumpulan. Grup yang kedua, grup ini kita namakan dia sebagai pteridophyte. Penting tak bagi mana-mana pokok ni mempunyai seed. Kehadiran seed ini adalah penting untuk protective of embryo, iaitu apabila menjalankan proses fertilization, dia akan menghasilkan zygote. Ada keadaan di mana zygote ini dibiarkan independently untuk hidup. Namun apabila pokok itu mempunyai seed, maka embryo yang dihasilkan akan protected dalam seed. Ini lebih meninggikan peluang untuk pokok tersebut hidup dengan lebih baik ya. So this is seedless vascular plant. Pokok ini mula tinggi, namun keadaan berikutnya, namun kelemahannya dia ada mempunyai embryo yang tidak protected by the seed. So embryo ini terdedah dengan keadaan yang ekstrim di luar kehidupan dia. So pokok-pokok ini biasanya adalah pokok-pokok jenis paku pakis. Bagi pokok yang mempunyai seed, mana-mana tumbuhan yang mempunyai seed, saintis memikirkan lagi kaedah untuk bagi mana-mana pokok yang mempunyai seed ni pula, saintis memikirkan lagi kaedah bagaimana untuk mengkelaskan dia. Ya, saya modify sikit. Okay. Jadi pokok yang ada seed ini, saintis pecahkan dia kepada dua. Yang pertama adalah exposed seed, dan ada seed yang mana dia akan enclose. Exposed seed ni adalah mana-mana tumbuhan yang mempunyai biji, namun bijinya berada dan kita boleh nampak ya, dia tak dilindungi. So exposed seed ini biasanya pokok ini tidak mempunyai buah. So bagi plant yang seperti ini, kita namakan, saintis letakkan dalam satu grup, iaitu grup ini kita namakan sebagai gymnosperm. Manakala bagi mana-mana tumbuhan yang mempunyai enclosed seed, tumbuhan ini ada tumbuhan yang mempunyai biji, dan biji ini dilindungi dalam buah ya. So ini kumpulan ini saintis letakkan dalam satu grup, iaitu dinamakan grup ini sebagai grup angiosperm. So kita jelas terdapat 4 kumpulan ya. So the first criteria untuk kita lihat tentang pengkelasan tumbuhan ini adalah dengan kehadiran vascular tissue.
So bila kita study tentang kehadiran vascular tissue ini, kita akan dapati terdapat dua jenis tumbuhan, iaitu non-vascular plant. Sorry, saya letak kat sini senang nak study. Saya letak dekat sini lah. So yang pertama adalah kehadiran vascular tissue. Yang ini terdiri daripada dua jenis plant. Yang pertama non-vascular plant, yang kedua adalah vascular plant. So non-vascular plant adalah plant di mana berada dalam satu grup, iaitu bryophyte. Ya, di mana vascular plant pula saintis perlu jalankan satu lagi pengkelasan untuk dia, iaitu kita akan tengok sama ada dia ada tak seed atau dia tidak ada seed. So yang ni adalah berdasarkan kriteria yang kedua pengkelasan, iaitu presence of seed. So pengkelasan yang kedua ini adalah melihat seedless plant ataupun seed plant. Kemudian barulah kita tengok daripada aspek seed plant ini pula. Okay, kita akan study seed plant ini pula. Adakah seed tu expose ataupun enclose? So ini adalah kriteria yang ketiga, iaitu expose or enclose seed. Baru kita akan pecahkan dia kepada dua, iaitu gymnosperm and angiosperm. So this is how we are classify a plant. So plant yang pertama kita classifykan dalam aspek vascular tissue. Yang kedua kehadiran seed. Yang ketiga adalah bagaimana keadaan seed ni expose atau enclose. Ini kamu highlight dengan satu color. Ini highlight color yang color kedua, color yang ketiga dan color yang keempat. So kesimpulannya ada 4 jenis kumpulan plant yang kita akan study one by one in our lesson. So see you on the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.